Kisah yang pertama saya ingin bacakan kepada anda semua. Pengalaman yang dikongsi sama. Kejadian ini berlaku di sebuah kawasan perhutanan di Malaysia. Lebih tepat lagi, sebuah kawasan perhutanan dekat Selangor. Kejadian ini dialami oleh dua orang sahabat bernama Saiful dan juga Amri. Saiful dan Amri memasuki sebuah hutan dekat kawasan Selangor. Tujuan mereka masuk ke dalam hanyalah satu, untuk berjumpa dengan penunggu hutan. Kisah ini berlaku pada tahun 2007. Katanya di sini. Wow, lebih 10 tahun yang lalu. 2007. Saya, Saiful dan teman saya Amri telah pun memasuki kawasan hutan di Selangor. Kami sebenarnya sedang mencari penunggu hutan. Bukanlah cari bagaimana nak berjumpa dengan penunggu hutan, tidak. Kami masuk atas sebab untuk mempertingkatkan ilmu yang kami pelajari. Saya, Saiful dan teman saya ni adalah pelajar ilmu yang dipanggil ilmu budi suci. Saya tak pasti apakah ilmu budi suci yang disebutkan di sini, tapi saya kata beliau dan temannya adalah salah seorang pelajar ilmu persilatan budi suci. Salah satu cara ni saya masuk ke dalam hutan dan saya menggunakan ilmu yang saya pelajari selama ini dalam persilatan dengan sahabat saya. Kami harus mencari penunggu hutan. Nak cari penunggu bukan senang. Dia adalah sebatang pohon. Dan dalam hutan ni memang banyak pohon. Memang banyak pokok. Jadi dia tak boleh jalan secara random katanya. Oh, pilih pokok ni. Tak boleh. Dia akan ada satu pokok ni. Pokok inilah tempat kediaman penunggu. Adapun katanya di sini, itu pokok inilah adalah ibu pokok bagi penunggu-penunggu jin dalam hutan. Dan pokok ni tidak kekal. Dia akan beralih dari satu pokok ke pokok yang lain. Dan nasiblah kalau jumpa, kita akan jumpa. Kalau tidak, kita kena datang lagi dan harus lakukan pencarian sampai dapat. Jadi inilah yang dikongsi sama. Saiful dengan temannya masuk dekat hutan mencari ibu pokok. Ibu pokok ni pokok yang mana dihuni oleh makhluk penunggu hutan. Masuk dalam saya dengan teman waktu malam Casey. Kehadiran kami diganggu dengan bunyi anjing menyala. Jadi anda bayangkan, saya masuk dalam, ini diceritakannya pada tahun 2007. Masuk dalam dengan teman, kita menggunakanlah bacaan-bacaan tertentu dan kita akan ikut naluri hati. Kalau kita tidak mempunyai kekuatan dari segi naluri, sebab ini adalah ilmu yang dituntut selama bertahun-tahun Casey. Dia tak boleh macam saya kasih Casey baca masuk hutan, Casey tak akan jumpa pokok ni. Casey kena ikut pengajaran yang diajar oleh guru saya. Dan selepas itu, nanti guru akan benarkan boleh ataupun tidak.
Masuk hutan baca dan ikut naluri kita cari. Dalam perjalanan nak cari macam-macam rintangan kita temui, kita terdengar bunyi anjing menyalak. Kemudian itu biasa. Yang paling menakutkan dalam hutan Casey pada waktu malam, dengar bunyi bayi menangis. Bayi menangis dalam hutan. Jangan dibuat main. Walaupun bayi ni, lambangnya seorang bayi ni, lambangnya adalah bayi yang suci dan bersih. Betul tak? Begitulah dengan ilmu tuntutan kami. Budi suci ... yang mana saya tak perlu sebutkan lebih panjang lagi jenis ilmu yang diinginkan. Jadi bila kita dengar bunyi bayi, itu adalah petanda yang baik, katanya Saiful dan teman. Kita akan terus mencari sampaikan kita akan berjumpa dengan sebatang pohon. Pohon ni akan dikelilingi dengan pohon-pohon yang lain. Ia kelihatan seperti pohon ni berada dekat tengah-tengah dan kemudian dikelilingi dengan pokok-pokok yang lain. Kita akan jumpa. Memang bukan mudah, tapi akan jumpa. Saya dengan teman saya akhirnya setelah 2 jam setengah Casey, kita berada dalam hutan, jalan, akhirnya kita berjumpa. Kita temui pohon yang dimaksudkan. Bayangkan pendengar Ria 897 FM, tu kisah oleh teman kita. Tapi suatu mula berlaku pada malam tu. Saya dengan teman saya dah jumpa pokok tu, tiba-tiba dapat rasakan titisan air hujan mula jatuh. Setitis. Tiba-tiba angin kuat Casey pada malam itu. Aku rasa ni pokok dia. Aku pun sama. Naluri aku ni rasakan betul-betul ni pokok dia. Kau tengok, sebatang pohon dikelilingi dengan pohon yang lain. Kau tengok ni. Alah, aku rasa ni. Casey, dah hujan dah. Alamak. Casey, masalahnya saya tak boleh dedahkan, walaupun kisah ini benar ataupun tidak, tak pasti tapi saya tak boleh kongsi dengan anda sepenuhnya apa yang dilakukan. Kata Saiful, antara perkara yang dilakukan adalah untuk menghidupkan lilin. Lilin ni harus dihidupkan. Sekiranya lilin ni tak boleh hidup, dah tak boleh dapat dah penunggu hutan ni. Tak boleh. Hujan. Macam mana dengan hujan dan angin kencang lilin nak boleh hidup? Alamak, hujan lah. Kau rasa macam mana Teman saya kata, aku rasa ni petanda kita tak dapat lah. Mana boleh hujan, angin kuat, macam mana nak hidupkan lilin? Confirm tak jadi punya. Macam nak teruskan ke nak batal? Batalkan sudahlah. Balik je lah. Pendengar Misteri Jam 12. Saya memang nak buat. Saya memang nak keluarkan lilin, nak menyalakan lilin. Lilin tu harus kita pacakkan di bawah, dekat akar pohon. Letak dekat atas pohon, bawah tu kan. Kita kena pacakkan lilin dekat situ. Dan lilin tu kita kena tunggu sampai habis. Daripada waktu kita bakar lilin sampai lilin tu cair dan habis, baru dia mati, barulah kita boleh berjumpa dengan penunggu hutan. Susah kan? Hujan sekarang, angin tiup dengan kencang. Rasa boleh tak? Rasanya tak boleh ke sih? Saya dengan teman saya dah nak tinggalkan kawasan tu, dah nak tinggalkan. Saya cuba dengan teman saya tunggu 15 minit. 15 minit tunggu, masih belum nyalakan. Hujan renyai-renyai, angin kuat, dengan bunyi cingkerik di belakang, dengan bunyi burung hantu.
Ini adalah satu situasi yang memang secocok dengan apa yang kami inginkan. Akan tetapi, hujan dengan angin yang begitu kuat tidak mampu lilin kami mampu membakar sehingga hujung lilin tersebut. Tak mampu, Casey. Akhirnya, saya pun dengan teman saya putus asa, kami pulang. Membazir masa, Casey. Hampir-hampir 3 jam. Baru jumpa, hujan turun. Pendengar Ria 897. Tengah jalan, tiba-tiba saya dengan teman saya ni, kata Saiful, rasakan, Amri, kejap. Apa dia? Kau tengok ni. Jadi saya ada satu waktu tu, yang mana bila saya selangkah ke depan, hujan dah tak ada. Setitis air hujan pun tak ada. Bila saya masuk selangkah ke belakang balik, kawasan tu hujan. Jadi ini bermakna hujan ni turun adalah bukan hujan yang biasa, Casey. Saya baru perasan hujan yang turun ni, kata Saiful, adalah hujan ujian. Nak tengok sejauh mana kita akan pergi. Saya dengan teman saya terus putus asa tanpa mencuba. Kita tengok hujan, dapat rasakan angin kuat, kita kata ada tak boleh lah. Saya beritahu teman saya, kata, Amri, aku rasa kau tengok hujan ni. Kau tengok. Oh lah. Kita baru dapat tahu itu adalah hujan, bukan hujan yang turun yang sebenar. Hujan ujian untuk saya dengan teman saya. Adakah kami akan teruskan ataupun tidak? Ternyata kami tinggalkan. Setelah jumpa pokok tu, kami tinggalkan. Langsung tak cuba bakar lilin dan cuba tengok macam mana. Waktu tu saya dengan teman saya baru perasan itu adalah hujan ujian. Kami masuk balik dekat kawasan tu. Pusing, Casey. Pusing lagi 1 jam lebih. Padahal tadi lalu memang senang nak jumpa. Kita pusing. Kita tak jumpa, Casey, pokok tu lagi. Tak jumpa. Tak tahu ke mana pohon tu hilang. Saya dengan teman saya rasa menyesal sangat-sangat. Sekiranya kami membakar lilin tu lah. Kami letak dekat akar pohon penunggu tu. Ibu pohon dipanggil. Kata Saiful, saya yakin oleh kerana kami percaya yang ini boleh dilakukan, lilin yang kami bakar, walaupun ada hujan, walaupun angin kuat, tidak akan terpadam. Ilmu budi suci ... Apakah pernah anda mendengar jenis ilmu yang ingin dituntut oleh Saiful dan temannya? Ini nama Saiful dan temannya ni bukan nama sebenar. Saya gunakan nama samaran. Jangan salah faham. Ya, bukan nama beliau. Saya gunakan nama samaran. Dan ini berlaku pada tahun 2007. Adakah mungkin sekarang Saiful dah pun miliki apa yang ingin dikecapi itu? Mungkin anda pernah dengar. Jadi matlamat dia masuk hutan ni untuk mencari ibu pohon, ibu pokok. Ibu pokok ni ada penunggu. Jadi tak semua orang akan jumpa ibu pokok ni. Dan ibu pokok ni akan hilang. Kadang-kadang nampak, kadang-kadang tidak. Nasib dan terpulang pada individu. Bagaimana dia memeraktikkan ilmu yang dia pelajari itulah. Jadi nasib dah jumpa Saiful dan temannya. Dah jumpa dengan pohon ni. Ya, dan tiba-tiba dia nak kena bakar lilin sampai habis lilin tu. Sampai di penghujung lilin, api tu akan padam dengan sendirinya. Mengikut apa yang dikatakan oleh Saiful sendiri. Barulah akan terlaksana untuk berjumpa, bercakap dengan penunggu pokok. Penunggu hutan. Tapi nampaknya bila hujan turun sebagai ujian, angin tiup dengan kencang diuji. Diuji akal fikiran. Ya, mereka berdua akhirnya buat keputusan ini impossible. Hidupkan lilin dengan hujan dan air. Air, hujan akan matikan lilin. Angin yang kuat juga akan matikan lilin. Jadi pernah tak anda mendengar jenis ilmu yang disebutkan oleh teman kita, iaitu Saiful dan juga Amri? Kita ada kiriman daripada Nik Selampit. Nik Selampit berkongsi, katanya, Assalamualaikum Casey, jangan sebut nama email saya. Nama saya Nik Selampit. Saya nak berkongsi pengalaman yang saya alami. Saya tinggal di sebuah rumah dan salah sebuah bilik dalam rumah saya sewakan kepada 2 orang pelajar Malaysia.
kata Nik Selampit. Dan apa yang saya nak kongsi ni satu perkara yang kemungkinan ya ataupun tidak, saya tak pasti, kata Nik Selampit. Dua pelajar yang saya sewakan ni adalah dua pelajar perempuan. Dua pelajar perempuan dari Malaysia. Kedua-duanya adalah orang berbangsa Melayu lah. Jadi mereka ni bersekolah di Singapura, di salah sebuah politeknik di Singapura. Bilik saya sewakan untuk dua pelajar ni. Dan saya, kata Nik Selampit, dah anggap budak-budak ni, pelajar-pelajar ni dah macam anak sendirilah. Saya kalau masak waktu tu, kalau ada dua pelajar ni, kalau ada orang yang menghuni dalam rumah saya akan masak lebih untuk mereka makan sekali. Mereka hanya boleh sewa bilik, televisyen akan letak dalam bilik ya untuk mereka tonton. Dekat depan ruang tamu adalah televisyen saya, ruang tamu saya, dapur saya. Mereka tak dibenarkan masak ya. Kalau nak cuci pakaian pun tak boleh, hanya sewa bilik kisi. Jemur baju, cuci baju semua buat dekat Dobi. Ya, dekat sekarang banyak kisi pusat-pusat kejiranan dekat kolong blok ada kedai-kedai Dobi, bawa je pakaian, cuci, keringkan, buat naik atas. Jadi di rumah saya ni saya hanya benarkan mereka untuk tinggal tempat tidur. Dan kemudian kalau nak beli televisyen apa, mereka boleh pasang dalam bilik tidur mereka. Jadi dua sahabat di politeknik ni, saya tak nak sebutkan politeknik mana, walaupun Nik Selampit ada menyebutkannya, menyewa sebuah bilik. Dan pada satu hari ni, apa yang berlaku, kata Nik Selampit, saya baliklah daripada kerja sekitar jam 8 malam. Rumah tu tak ada orang, kosong, tak ada orang. Saya tengok dua budak yang sewa ni pun tak ada orang. Dan hari itu merupakan hari Jumaat. Yang pasti mereka mungkin keluarlah selepas sekolah tu dengan kawan-kawan merayap. Saya tak ada curfew, tak ada waktu untuk balik pukul berapa, tak kisah. Nak balik pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, suka hati kau lah. Asalkan jangan bawa balik jantan, kata Nik Selampit. Balik tak ada orang. Apa yang membuat saya terperanjat apabila masuk ke dapur ni, saya nak letakkan payung saya, nak gantung payung. Saya ternampak dekat dapur, tandas di dapur. Saya tolak pintu tandas, buka lampu. Dekat atas lantai tandas tu penuh dengan bunga kisi. Penuh dengan bunga. Ini seolah-olah ada orang mandi bunga dekat dalam rumah saya. Tu kata Nik Selampit. Ada orang mandi bunga dalam tandas rumah saya. Jadi saya pun tak naklah marah. Mungkin adalah mereka nak lakukan sesuatu ke, saya tak pastilah. Kepercayaan masing-masing. Mungkin esok ada exam nak mandi bunga untuk kasih minda cergas, saya pun tak pasti, kata Nik Selampit. Tapi apa yang saya pasti, malam tu saya tengok ada beberapa kelopak bunga tertinggal lah. Dia bukan semua penuh dengan bunga, ada kelopak-kelopak bunga yang tersendat, yang terselit. Saya pun dah bersihkan. Malam tu setelah hampir pukul 11 malam, dua orang pelajar tu masih belum balik. Masih belum balik lagi. Tiba-tiba saya dengar bunyi orang buka pintu tau. Buka pintu, kemudian tutup pintu. Tum. Dah balik lah dua pelajar ni. Sebab apa saya nak cari mereka? Saya ada beli makanan awal tadi. Saya nak kasih pada dua pelajar ni lah. Saya tak ada masa nak tanya tentang bunga ni. Ni semua hak peribadi masing-masing. Dan saya pergi bilik sebelah, saya ketuk pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak ada orang pun. Tengok lampu tak nyala, sebab bahagian bawah tu kan boleh nampak kalau lampu hidup atau mati. Bahagian bawah pintu. Ketuk lagi. Assalamualaikum. Tadi bukan ke dengar orang buka tutup pintu? Tak nak fikir bukan-bukan. Saya pun tergerak hati ambil telefon. Saya telefon salah seorang dari mereka yang bernama Nana, bukan nama sebenar. Telefon berbunyi. Kemudian Nana jawab. Nik, ada apa Nik? Nana kat mana? Oh, Nana dengan ni dekat luar Nik, balik lewat sikit malam ni. Oh, kenapa Nik? Tak ada apa-apalah, ingatkan tadi Nana dah balik. Nenek ada beli makan ni. Tak apalah Nik, nenek masuk dalam peti ais. Itu boleh buat sarapan besok Jadi saya pun angkatlah makanan tu kan, yang saya letakkan dekat meja makan bawah tudung saji. Buka, kemudian masuk dalam peti ais.
Saya yakin, kata Nik Slampit, saya dengar ada orang masuk bilik sebelah. Malam tu saya tidur dekat atas katil tengah baring ni. Belum lelapkan mata lagi, tengah baring. Nak cuba tutup mata, orang ketuk pintu bilik saya. Dalam hati, baru tadi 10-15 minit aku telefon. Kau cakap belum lagi balik lewat malam ni. Tiba-tiba kau dah balik ketuk pintu. Kejap. Nanti dulu sekejap. Nana, kejap Nana. Budak-budak ni tak sabarlah. Dalam hanya setapak dua sebelum saya sampai depan pintu bilik saya buka pintu. Tak ada orang kes yang ketuk pintu. Saya pergi bilik sebelah, ketuk balik pintu bilik sebelah, buka. Saya terpaksa buka pintu bilik sebelah. Tak ada orang, Casey. Tak ada orang. Tiba-tiba dapat rasakan bulu rumah saya meremang. Meremang sangat. Macam dalam rumah saya ni tiba-tiba ada hantu, Casey. Tengok kiri, tengok kanan, apa benda ni? Ya Allah. Kata Nik Slampit. Beberapa hari kemudian saya berjumpa dengan dua pelajar ni. Saya beritahu dan pertanyaan saya, tak maaf, nenek nak tanya ini hak korang, tapi nenek nak tahulah, siapa yang mandi bunga dekat dalam toilet ni? Tiga hari lepas. Siapa mandi? Apa tujuan dia? Kemudian salah seorang dari mereka menjawab, saya. Oh, kenapa awak kena mandi bunga? Tujuannya buat apa ni? Budak-budak ni terdiam, Casey, terdiam. Tanya lagi, diam lagi. Akhirnya bila tanya, baru dijawab. Katanya ibu ada pesan. Ibu ada pesan untuk mandi bunga malam tu. Untuk apa? Tak tahu. Ibu telefon ibu cakap kena mandi bunga. Benda tu dah panas, kata ibu. Saya ikut je lah. Ibu suruh beli kelopak bunga, beberapa jenis bunga yang diarahkan oleh ibu saya dah tulis. Saya beli, bawa balik, saya mandi bunga. Benda apa yang panas? Entahlah. Sampai ke saat ini, kata Nik Slampit, saya tak tahu apa yang dimaksudkan dalam kisah benda tu dah panas. Terima kasih. Ini kiriman daripada Encik Haji Ismail, katanya. Casey, ilmu budi suci ... tu sejati kan? Ilmu ini jangan dibuat main, Casey. Ini adalah ilmu berurusan dengan kadam, kata Tuan Haji Ismail. Saya ada beberapa bekas pelajar ilmu ini yang datang kepada saya nak keluarkan jin dalam badan. Susah nak percaya kalau saya ceritakan pada Casey. Ada salah seorang bekas pelajar ilmu ini datang kepada saya dengan dalam tubuhnya bila saya berurusan. Maknanya saya bercakap dan saya cuba selidik. Itu yang saya tahu, yang diberitahu. Dalam badan ada 70 ekor jin. Dah duduk. Ilmu ini berurusan dengan kadam. Kadam tu sejenis makhluk jin. Jadi kau tolong aku tolong kau. Kalau kita sebagai manusia tolong dia macam mana? Tolong kasih tempat tinggal. Mana nak tinggal? Dalam badan kita. Budak ni datang dalam keadaan saya boleh katakan dah hampir darurat. Dia datang, dia beritahu saya, Tuan Haji, saya nak minta tolong. Dia ceritakan pada saya. Dan bila saya mula membaca, keluar satu jin. Saya cuba bercakap, mula-mula dia tak layan. Cakap dan tanya. Kemungkinan dalam tubuh lebih dari 70, tapi saya tahu ada lebih kurang 70 ekor jin dalam badan budak ni. Budak ni makin lama makin jadi panas baran. Cakap sikit marah. Cakap sikit marah, tinggi suara. Dah tak boleh kawal emosi. Emosinya sentiasa menjadi marah, Casey.
itulah yang dilakukan oleh makhluk-makhluk jin yang masuk dalam tubuhnya mengawal. Dia sendiri dah tak boleh kawal emosi. Langgar sikit naik berang. Macam-macam benda berlaku. Berang, marah. Begitulah keadaannya sampai dia sendiri perasan. Tapi dia tak boleh kawal. Tak boleh kawal. Perasaan tu akan datang. Dan yang paling sedih, dia baru bercerai dengan istrinya. Ada 2 orang anak ditinggalkan begitu saja. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Ini menurut komen daripada Tuan Haji Ismail berkenaan dengan ilmu yang disebutkan tadi. Saiful dengan temannya masuk hutan nak cari ibu pohon, ibu pokok. Memang betul. Itu kan berurusan dengan jin. Sebab dalam hutan ni adalah tempat tinggal jin. Pokok-pokok ni adalah tempat tinggal jin. Jadi jangan dibuat main. Ilmu ni berat, Casey. Sungguh berat. Hello, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Hai, siapa bercakap ni? Muhammad. Muhammad, panggilan dari mana Muhammad? Muhammad daripada Woodlands. Dan pengalaman tentang apa? Silakan. Okey, saya mempunyai ini smart TV. Yang ada Wi-Fi ni. Smart TV kan ada Wi-Fi kan. Okey, artinya smart TV ni kan selalunya kita boleh link to handphone, handphone kita boleh cache to TV ni ya. Ya, betul lah. Jadi pada satu malam ni, soal ni biasalah. Kadang mak saya ni kat bilik terpijit YouTube, nanti terpijit testing kat TV tau. Dia malam itu saya tengah tidur tiba-tiba TV tu menyala ke sini. Menyala suara kuat dia, saya keluar. Cakap alamak, orang tua ni mesti terpijit tau. Saya ketuk bilik mak saya kan. Cakap bu, on YouTube kan. Tak nyawa lagi. Saya ketuk lagi, saya buka pintu. Saya buka pintu, dua-dua tengah tidur lah. Tengah tidur, siapa yang on YouTube kan. Saya patah balik ke bilik saya. Saya tengok anak saya tidur. Anak saya pun sebelum tidur pun dia main iPad dulu dah, main apa-apa kan. Isteri saya kalau dia tengah main game ke apa, dia suka serubung kat dalam semua. Nanti dia sebut dalam tu nanti dia main game tau. Oh, dalam gelap lah gitu. Jadi kalau menyala lampu, nanti anak saya dah tidur. Jadi saya buka, saya tengok masih tidur lah. Saya muskil lah, siapa yang on air. Saya di luar pergi kat hall. Saya off lah ni TV kan. Saya off, dan saya nak pastikan jangan benda ni menyalakan lagi. Saya off Wi-Fi. So when I switch to setting saya tengok Wi-Fi dah off lah. Wi-Fi dah off, sama dia boleh menyala lah. Alamak, ni satu misteri. Jadi yang dipaparkan dekat TV tu cerita apa tu? Macam cerita ini Toys Review. Yang budak-budak yang aku tengah buka paket mainan-mainan Toys Review gitulah. Popular lagi dari itu. So macam budak-budak ni macam siapa yang on, tapi yang maybe saya salah ke ataupun TV tak ada technical kan. Auto disconnect tak tahu. Saya check Wi-Fi tu off. Macam mana tu Wi-Fi off tapi boleh ada connection boleh catch. Terima kasih pada anda Okay, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih pada anda. Hello, selamat pagi. Selamat pagi JC. Siapa bercakap ni? Ni Panjang. Panggilan dari mana Panjang? Daripada Cukang. Dan pengalaman yang nak dikongsi tentang apa? Silakan. Okey, pengalaman saya ketika tu mancing dengan seorang kawan saya dekat kampung Puasan dekat Masjid Tempatan sana dekat Sembawang. Okey, masa tu kita 2 orang je sih. Okey, dia was Saturday lah. So kita punya plan nak pergi dalam pukul 10 lebih. Sekali tenau malam lah. Jadi hujan. So bila hujan lebat, so kita tengok macam kita pergi naik kereta lah. So kita tengok dah tak ada orang. Habis kita stay dalam kereta ya. So after 11 lebih itu hujan sudah stop. Masih ranya-ranya. Habis terus we head up lah semua. Habis dah pancing. Sekali saya ujung, kawan saya ujung lah. Dia strike macam macam satu tiang lampu tepat. After that, okay, my friend come to me, datang kat saya lah.
Okey, tengah pancing sekali kita gunakan light stick instead of runcing. Pasal takut bising kan. So tengah pancing. Sekali kita nampak dia punya lampu tu macam kena ikan lah. So the rod goyang dan dia lari lah. Dia lari, tengok kali dia retrieve balik tubing kosong. So tak apalah, dia campak lagi, masuk umpan, dia campak lagi. Dapat lagi, sekali saya tentam sama juga. Macam kena ikan. Goyang, laju. Habis saya cakap, kau pergi. Sudah lari lagi. Dia retrieve, tak ada apa-apa. Habis sekali bila third time tu, time dia pasang umpan tu, dia rasa macam ada orang tiup kat telinga dia tu. Tapi masa tu dia kat ujung, saya kat ujung lah. Dia tak bilang saya. So dia campak lagi. Dia jalan pelan-pelan lah. Yang pelan-pelan dia tengok belakang, sikit dia cakap saya. Masa tu dia kira masa sebelum dia terjadi, dia nampak ada benda dekat macam bridge kecil. Tapi bridge tu macam slope. So when dia kertas buka saya, benda tu unjuk lagi. Tapi this time bukan laju tau, dia goyang pelan. Macam buai-buai tu. Tapi tu saya slow, saya tengok lampu dia ada. Sikit dia lari, under lari tu saya suruh kat tali dia tau. Jadi kalau kita campak macam pancing so bila kita campak tali should be dekat laut kan. Tapi this tali was just below the rod. That means ada benda kat bawah tu kena tarik. So saya tengok, saya pekik dia. In balik, patah balik. Habis dia macam setengah-setengah jalan tau. Saya cakap asal saya patah balik, dia tengok. Habis sekali time kita suruh tu, saya tak nampak apa-apa. Tapi dia nampak ada macam lembaga daripada bawah tu tarik tu dalam sini. Apa lagi saya cakap. Habis dia cakap, okey bang, gulung. Habis saya gulung. Kali gulung dia cakap, kita cabut. Kita lari, angkat barang-barang saya semua. Barang dia tinggalkan. Pasal dekat ujung sana kan, dia tinggalkan barang dia. Saya angkat gulung, dia orang saya tak sempat dismantle. Kita lari pergi balik tempat kapak tu macam adventure club. Habis saya cakap, dah semua lari. Tak ada orang kat bawah tu, aku nampak lembaga hitam awan tengah tarik tangsi. Habis masa kita dah gitu kan, kita stay sampai pukul 3 lebih gitu. Sekali ada a few pakcik-pakcik ni basikal. Kat depan tu ada macam longkang kan. Kita pun keluar isap rokok, si pakcik tu datang. Dia cakap, korang buat apa kat sini? Kita pancing cik. Korang tu tak nari, is actually a bad day tu pancing lah. Pasal sini kalau Saturday malam ni macamnya hari kan, is very bad. Habis ceritakan lah kat situ lah kita pancing tu, tempat diorang buang abu mayat India semua. Itu yang kisah pengalaman saya. Jadi anda memang kerap memancing lah selalu? Yes. Kerap memancing kat Punggol. Kalau di Singapura ni selalu di mana anda memancing? Kat Hyundai ada. Hyundai dekat Lorong Asu, Lorong Halus. Dekat Punggol Marina, Punggol N. Tempat dan banyak-banyak tempat mancing, mana yang anda rasa paling seram? Kalau paling seram, Hyundai lah. Hyundai kat Changi tu lah. It's a very memang tempat seram lah. Kalau old-timer dulu sebelum dia tutup kan, memang sana memang hotspot lah. Dia akan kasih ikan lokasi. Ada kejadian dia akan kasih ikan. Ikan yang bangsa tak menang, ikan merah macam ikan red snapper memang susah dapat kan. Dia kasih tapi jangan tamak. Dia kan kasih tau, dia kasih tamak. Kalau kau tamak kan nanti dia tunjukkan diri dia. Dah baru banyak lah orang-orang lama. Tapi sekarang tempat tu dah tutup lah serangan. Dah tutup lah. Biasalah kalau orang tua cakap, kalau tempat yang paling angker tu lah tempat banyak ikan. Yes. Jadi terima kasih atas perkongsian. Terima kasih brother. Sama-sama Casey. Kembali selamat malam. Ini datang daripada Nizar katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pendengar setia Misteri Jam 12 dari Damansara. Bersama dengan kawan saya. Kawan saya ni dari Shah Alam. Dia sekarang duduk rumah saya untuk sebulan lebih ni, kerana nak apply kerja dekat kawasan rumah ni sebelum dia dapat rumah baru, nak pindah tinggal seorang. Tapi dia agak-agak takut kata Niza, kawan saya seorang ni memang agak-agak takut sebab bila dengar MJ12 banyak rumah sewa yang menyeramkan, dia pun takut nak sewa rumah.
Jangan mudah percaya Nizah dengan teman saya. Dan katanya Nizah dari Damansara berkongsi pengalaman. Saya ni nak ketengahkan satu peristiwa memandu pada waktu malam, dan ini terjadi di kawasan tapak tanah perkuburan di mana saya tak nak beritahu, tapi tempat ni orang kata tempatnya arwah seniman terkenal, tersohor di rantau ini disemadikan. Saya tak nak sebut nama kuburnya, kata beliau tengah memandu lalu kawasan itu. Apa yang berlaku ni, tengah saya memandu, saya sambil-sambil itu dengar radio, tapi bukan Ria lah, tengah dengar radio. Dan entah macam mana, waktu tu saya dah separuh mengantuk kisi. Mata saya tertutup, saya akan tersadar balik. Tertutup, tersadar balik. Dalam keadaan tidak begitu segar. Saya rasa nak tidur bila-bila masa. Tapi oleh kerana nak balik ni, saya terus memandu, nak pulang ke rumah. Alangkah terperanjatnya, sedang memandu, saya ni tak tahu apa jadi ke si. Saya boleh pandu, boleh belok, jalan terus, kiri, kanan, jalan terus, belok, kiri. Ini yang dia cuba ceritakan pada kita semua. Jadi anda bayangkan dalam keadaan mengantuk, terlelap untuk seminit, bukan seminit lah, kalau terlelap seminit habis terlelap untuk sesaat dua, terlelap untuk sesaat dua akan terbangun kemudian dia terus memandu. Entah macam mana saya boleh rasakan tiba-tiba saya berada dekat kawasan tapak tanah perkuburan yang disebutkan awal tadi. Yang paling pelik, kenderaan saya dalam keadaan berhenti, tidak bergerak. Pintu belakang kenderaan saya terbuka, seolah-olah ada orang baru turun daripada kenderaan saya. Saya memandu kereta kecil. Saya memandu kereta, katanya di sini kancil dan pintu kancil saya dekat belakang ni terbuka kisi. Dan bila saya tengah memandu dan dah sampai ni, saya berhenti, saya buka mata. Kenapa aku berhenti dekat sini Waktu tu saya masih belum perasan itu adalah tapak tanah perkuburan. Belum lagi perasan. Jadi katanya Nizah, saya pun keluar daripada kenderaan, nak tutup pintu lah, sebab pintu belakang terbuka kan. Saya keluar daripada tempat duduk tu, tempat duduk pemandu, saya pusing, tutup pintu. Bila dah tutup, baru saya berdiri tegak, saya pusing tengok dekat mana aku ni Baru saya perasan yang saya dikelilingi dengan kubur. Pendengar Misteri Jam 12, Nizah kata saya terus masuk dalam kenderaan, berlalu pergi daripada kawasan tu. Memang amat menyeramkan sangat-sangat. Bagaimana ni saya boleh memandu sampai berhenti, seolah-olah macam ada orang arahkan saya untuk berhenti tempat situ, dan orang tu keluar daripada kenderaan mungkin lupa nak tutup pintu. Terima kasih pada pendengar-pendengar. Hello. Hello. Selamat pagi, siapa tu? Ros. Ros, panggilan dari mana Ros? From Clementi. Ada kisah pengalaman tentang apa Ros? Silakan. Ni beberapa tahun dulu. Saya baru balik lah kerja daripada dalam pukul 3 kita dengan kawan. 3 pagi lah. 3 pagi kawan dengan saya pun balik rumah dan datang rumah saya tidur malam. Anyway, lepas bila saya balik rumah, mak saya dengan adik saya masih belum tidur. Mak saya dia tengah taruh jemuran dia. Dan tiba-tiba adik saya tanya saya, dia kata, kakak pergi mana tadi? Dan jadi saya cakap lah, baru masuk je. Jadi saya suruh kawan saya naik atas dulu ke rumah saya dulu ke executive mezzanine. Jadi dia naik atas dulu, saya cakap, pergilah mandi dulu. Kawan saya naik atas, lepas tu dia turun balik bawah. Dan dia kata, tak apalah, saya tunggu awak. Dan saya cakap, okey. Lepas tu kita pergi naik atas sama-sama, ada 2 mantan ke atas. Dia mandi. Lepas kita duduk keluar, saya keluar ke, saya was the second one to keluar lah. Jadi saya tengok dia dalam bilik saya, belakang badan dia tau. Saya tengok badan dia, saya cakap dengan dia, pasal apa yang dah jadi hari tu. Dia jawab, tapi dia tak cakap. Dia cuba nod dia punya kepala, angguk kepala je. Lepas tu bila dia cakap, suara dia macam jauh. Jadi tiba-tiba saya dengar orang panggil nama saya dari belakang. Jadi saya pusing belakang. Belakang saya tu bilik bapak saya. Jadi saya pusing. Dia di belakang saya. Jadi saya tanya dia, tadi awak jalan ke? Dia kata tak. Daripada tadi dia tak masuk bilik saya. Daripada tadi dia dalam bapak saya off out of the country. Jadi kita ada mirror yang besar lah, cermin besar dalam bilik bapak saya. Jadi kata tak.
kata dia cuba tumpang pakai cermin tu, dia kata. Saya cakap, tak dalam kat depan. Tak, dia kata. Jadi saya masuk bilik saya check. Kalau dalam bilik saya tu ada barang lain. Seorang. Jadi bila saya pusing tekan nangis tau. Jadi saya pun takut kan, dah segan. Dia panggil lah mak saya naik atas. Dan mak saya naik atas, sebelum kita cakap apa-apa, mak saya cakap, depan bilik adik saya tu, dia kata ada barang kat situ. Dan saya pun dah segan. Dan tiba-tiba kawan saya cakap, tadi sebenarnya bila dia tengah naik atas untuk masuk bilik saya, tepat tangga tu, dia nampak 2 tangan keluar daripada pintu adik saya. Tangan tu macam kali kelabu gitu. And dia tu macam dia tengah main tau dengan batu gitu. Rasanya kalau dia diri jalan terus, dia boleh nampak siapa dekat pintu tu. Jadi kita dah takut kan. Mak saya pun suruh kita orang semua dua-dua turun bawah, and tunggu dekat bawah. Mak saya pun ambil Quran di atas, baca-baca lah. Malam tu rasanya macam macam burung-burung kat atas flat tu rasa macam kena kacau. Pasal you boleh dengar dia non-stop tau bunyi dia. Ya, jadi saya tanya mak saya lah, apa tu rasanya. Jadi dalam 3 minggu lepas tu, 3 minggu kelepasan tu, mak saya panggil orang datang lah ke rumah untuk semakkan rumah. Pasal rasa rumah tak rasa bagus gitu. Saya tak tahu. Lepas tu pakcik yang Ustaz datang tu kan, kata ada pun ni lah, diikut kita balik. Dia tercacap ke atas tandas bilik bapak saya. Masa bila dia masuk rumah kita, dia jejak ke atas tangga je kan. Pintu bapak saya tu kan terus terslam, terus tertutup. Semua terkejar. Jadi lepas tu dia masuk. Bila dia masuk tu, satu rumah boleh dengar macam 3 atau 4 orang tengah bercakap dalam bilik tu dengan pakcik tu, dengan ustaz tu. Ya, jadi itulah kisah misteri saya yang lama tu. Terima kasih pada anda ya. Terima kasih sudi berkongsi pengalaman dalam Misteri Jam 12. Terima kasih Ros. Terima kasih. Kembali, itu dia kisah jelas suara Ros. Bagus, cerita dengan jelas suaranya, ringkas dan padat pengalaman. Tangan yang kawan dia nampak tu apa benda Yang ini daripada Susila katanya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya Susila nak berkongsi pengalaman misteri. Dan Susila memberitahu pengalaman ini terjadi 2 tahun lepas. Saya di rumah seorang diri. Anak saya 2 orang belum ada di rumah. Mereka masing-masing keluar. Waktu tu dah jam 10 malam kalau tak silap saya. Hampir-hampir 10 malam daripada pengalaman yang dikongsi sama berlaku. Dan tengah saya dekat dalam bilik, saya nampak 2 anak saya balik. Campur ada 3 orang, orang ketiga. Yang saya hairan, anak saya 2 orang ni mereka kembar tau. Kembar, mereka keluar ni memang kemana pergi bersama. Kawan-kawan mereka pun kenal antara satu sama lain. Anak saya balik, saya nampak daripada bilik tidur saya, anak balik dengan ada orang ketiga. Yang saya hairan, orang ketiga ni dia seolah-olah macam nak sembunyikan dirinya dari saya. Saya nampak dia balik, anak saya dua orang tengah jalan, dekat belakang ni perempuan ni ikut, tapi dia tunduk ke si. Jalan tunduk macam seolah-olah orang dalam keadaan rukuk. Macam itulah dia tunduk. Anak saya masuk bilik, dia pun ikut masuk bilik, pintu tutup. Saya tanya, kenapa budak-budak ni takut sangat? Bukanlah tak pernah bawa balik kawan. Mungkin agaknya entahlah saya pun tak pasti. Ataupun mungkin anak saya ada buat sesuatu yang salah, ada kesilapan yang mungkin dia tak beritahu saya. Saya pun tak nak fikir bukan-bukan. Jadi pendengar Ria 897, ini yang menjadi tanda tanya. Anak saya kedua-duanya tiba-tiba keluar dari bilik, dan tengok saya dekat dalam bilik. Katanya, ibu belum tidur? Belum lagi lah, nak tidur tunggu korang ni, aku risau. Ibu, kita ada beli makan, jom kita makan. Jadi okeylah, anak saya pun pergi dekat dapur, ambil pinggan, mangkuk dan segerbak-gerbuk sebagainya, taruh dekat meja makan. Saya pun dah duduk lah. Saya duduk, anak saya 2 orang tengah makan ni. Saya pun tanya, korang ni tak baik tau, makan kat sini, kawan korang kat dalam bilik tu, ambil lah air ataupun panggil dia makan sekali. Saya cakap dekat anak saya. Anak tengok saya dua-dua, 2 anak kembar saya tengok saya, kata,
Ibu cakap pasal siapa? Kawan korang lah. Tadi korang balik ada perempuan ikut belakang tu kawan kan? Anak saya pun kata, ibu, kita orang balik, bu. Kita orang balik. Tak ada kawan. Hanya kita berdua adik-beradik yang pulang. Tapi aku nampak tau, ada perempuan jalan bongkok ikut korang masuk dalam bilik. Ibu ingatkan korang nak sorok sesuatu. Tak, bu. Bukan. Jadi siapa punya? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Saya Nazri. Nazri, panggilan dari mana ni? Saya dapat kerja ni sekarang ni. Dan pengalaman tentang apa, Nazri? Silakan. Pengalaman ni pertama kali saya terjadi pada saya. Saya tengah buat Pak Andam assignment. Terjadi di sebuah hotel di Orchard Road. Saya tak nak bilang hotel di mana lah. So tengah buat Pak Andam ni, saya anukan pengganti lelaki dan mandam dengan siapkan pengganti perempuan. So dengan siap dalam fitting room, dalam changing room tu, kita terdengar bunyi benda macam bunyi kena orang kena rasuk. Kita tu punya pengganti perempuan tengah kena rasuk. So rasuk dia tu saya pandang kat muka pengganti perempuan tu. Dia buatkan suara macam dia pandang cermin tu. Dia masalah macam dia tengah berbual. So mak andam tu pun dah panik. Cepat panggil bridesmaid tu, panggilkan atuk dia datang. So atuk dia baca-baca, benda tu hilang. Dan setelah saya pusing kat toilet tu, saya nampak lampu toilet dah kelip-kelip. So saya pun tutup tutup pintu toilet tu. Tengah siasat lagi, benda tu datang lagi. Dia bunyi lagi. Kamu juga. So atuk dia kata, cepat-cepat siapkan pengganti perempuan keluar daripada bilik ni. So saya pun cepat-cepatlah siapkan pengganti lagi kan. Dah siap semua sebelum keluar, tapi barang saya belum pack lagi. So saya bilang dengan diorang, okey, semua keluar dulu, biar saya pack barang saya, lepas tu saya jumpa kat luar pelamin. Tengah siap-siap tu, saya pun dah rasa lain macam mana. Saya nak try buka azan ke surah ke kat handphone. Boji saya pula hilang. So saya tak nak fikir apa-apa. Saya macam, okey, cepat-cepat saya nak siap. Kali benda suara tu betul-betul kat telinga saya. Bunyi dia lama. So saya macam, ya Allah, ya Tuhan aku. Saya pusing, saya nak lari. Kita nampak satu waiter ni masuk. Waiter ni dah terkejut. Bang, kenapa bang? Tak ada apa-apa. Ni nak apa ni? Saya nak kemas-kemas barang cawan kat dalam changing room ya. Okey adik stay dulu kan. Biar abang kemas dulu barang-barang, terus kita sama-sama keluar. Tu tengah kemas tu abang, adik tu tanya, abang kenapa bang? Tak apa-apa. So kita keluar, saya baru tanya adik tu, tempat ni keras je. Saya cakap, tempat ni memang keras bang, asal abang kena tak ada apa-apa lah. So bila saya dah keluar, tanya bestman pun tanya, Nazri, asal muka kau pucat ni Nazri? Tak apa-apa. Saya lepas tu saya balik, saya bilang mak saya. So mak saya kata nak kali buat cuka. Saya tak tahu lah. So lagipun minggu depan ni saya pun ada tempat yang sama je ni nak buat ni. Pandang ni, hotel ni. So jadi yang penting kisah tadi tu majlis dapat disempurnakan lah. Semuanya sempurna. Pasal atuk tu kata siap-siap pengantin perempuan ni cepat-cepat kita keluar. So saya pun macam first time ni kena ni, saya macam dah takut jugalah kan. So benda yang saya tengok perempuan tu keluarkan suara sama sebiji macam kat telinga saya tu. Itulah pengalaman saya lah. Pertama saya tak pernah terjadi. So saya tak bersiah. Tapi kesian pengantin perempuan dah semangat nak bersanding, tiba-tiba kena rasuk macam ni, hilang mood dia macam selama tu. Ini seram Terima kasih pada anda. Terima kasih. Sama. Terima kasih. Kembali. Baiklah saudara, dah sampai di penghujung rancangan. Terima kasih pada semua. Saya Casey menemani anda pada tengah malam ini. Dan saya akan berkongsi kisah yang pertama dalam Misteri Jam 12.
Pengalaman ini datang daripada Juliana. Apa kabar semua? Saya Juliana nak berkongsi satu pengalaman yang menakutkan pernah berlaku pada diri saya. Kejadian ini berlaku apabila jiran yang tinggal di sebelah rumah saya, seorang nyonya ataupun wanita Cina tua yang meninggal dunia. Saya tinggal dekat tingkat 7. Dekat kolong blok berlangsungnya upacara kematian wanita yang tinggal di sebelah rumah saya ni. Kami kenal, kami berbual, bertanya khabar. Wanita Cina tua dekat sebelah rumah ni tinggal bersendirian. Anak-anaknya semua tinggal berasingan, tidak tinggal lagi bersama dengan ibunya. Suami wanita ni dah pun meninggal beberapa tahun yang lalu. Jadi bila saya dapat tahu berita wanita ni meninggal, jiran sebelah saya ni lah, itu pun yang datang ketuk pintu rumah saya adalah anak yang juga saya kenal. Dia membawa berita yang sedih. Katanya dia panggil saya Nana sebab kami pernah berkawan ketika sekolah dahulu. Jadi bila dah berumah tangga, dah pindah berasingan, tetap kami jiran dan kawan. Bila saya datang, katanya, Nana, I want to inform you, my mother passed away. Saya pun terperanjat. What? When? Jadi dia beritahu, dah lebih kurang 2 minggu mak dia dekat hospital. Yang saya perasan, sebab waktu dalam beberapa hari ni, saya dah tak nampak wanita jiran sebelah ni lah. Ingatkan ikut anak balik Rupa-rupanya dekat hospital. Ya, dekat hospital, dan dekat hospital dia meninggal dunia. Jadi jasadnya dibawa pulang, dan kalau orang Cina meninggal dunia ni, mereka akan simpan jasadnya untuk beberapa hari sebelum ia dihantar untuk dibakar. Jadi anak beritahu saya terperanjat, dan begitulah upacara kematian tu berlangsung di kolong blok rumah saya. Dekat kolong blok ni, mereka akan ada dirikan kemah. Dalam kemah tu ada keranda. Dekat keranda tu adalah jasad yang dah meninggal dunia. Jadi ahli keluarga, kenalan, kawan-kawan, sesiapalah yang datang ziarah kalau nak tengok yang meninggal ni buat kali terakhir, memang itu adalah antaranya untuk memberikan dipanggil last respect kepada orang yang dah meninggal dunia ni. Saya waktu tu baru balik kerja. Pukul 1 pagi. Jalan dekat bawah kolong blok. Dekat bawah kolong blok hanya ada beberapa orang ahli keluarga yang tengah duduk, tengah bercakap-cakap, berborak-borak. Anaknya saya tak nampak, tapi saya nampak kenalan, iaitu saudara maranya. Ada beberapa orang dekat kolong blok. Mungkin anak dekat atas, kemungkinan. Jadi tengah jalan, naik atas rumah, saya mandi, bersihkan diri, katanya Juliana. Kemudian saya terlupa. Sebabnya saya balik ni, saya nak tengok peti surat. Ya, saya nak tengok peti surat, nak ambil surat yang saya tunggu ni. Alamak, lupa pula nak ambil surat. Jadi bila balik itu 1 pagi sampai rumah, saya bersihkan diri, saya makan, saya salin pakaian. Gedebak-gedebuk dah 2 lebih. Pukul 2 lebih, tengok jam 2 lebih, baru teringat ni, surat dekat bawah. Terpaksa turun bawah seorang diri. Saya pergi. Jadi peti surat ni, dekat kawasan peti surat ni, sebelahnya adalah upacara kematian tu. Ada beberapa meja bulat, kerusi-kerusi, dan saya nampak ada kemah kecil, dalam tu ada keranda dan juga gambar
orang jiran sebelah inilah wanita yang telah pun meninggal dunia. Apabila saya buka peti surat, saya sedang berdiri, ada beberapa surat di tangan saya sedang tengok, baca satu persatu. Tiba-tiba saya terpandang dekat kawasan orang duduk ni. Saya ternampak ada seorang budak perempuan sedang duduk dan menangis pada waktu itu. Budak perempuan ni menangis ke si? Jadi saya berdiri, saya perhatikan, saya tengok, siapa ni? Adakah cucu? Kalau anak saya kenal. Jiran sebelah saya ada 3 orang anak, 3-3 saya kenal. Mungkin cucunya. Mungkin seseorang yang rapat lah dengan jiran sebelah yang dah meninggal. Saya pun berdiri, saya tengok, perhatikan. Pendengar Ria 897 FM. Tiba-tiba budak ni berdiri, budak perempuan dalam lingkungan usia mungkin 12 tahun gitu. Dia berdiri, dia jalan sampai dekat depan keranda tu. Ada gambar. Dia berdiri, dia menangis. Menangis. Dalam beberapa minit, saya berdiri masih perhatikan dia ni. Dia jalan ke belakang kemah dan terus hilang. Saya tak nampak sebabnya dah terselindung dengan kemah. Dalam hati tertanya, siapa budak ni? Cucu ke? Kenalan ke? Saya pun jalan tepi koridor. Dekat bawah blok tu ada koridor. Saya jalan tepi koridor, saya nak tengok dekat belakang kemah. Budak tu menangis ke pergi mana? Saya jalan. Sampai dekat belakang kemah, tangan masih pegang surat, katanya Juliana. Mana budak tadi? Saya toleh kiri, toleh kanan. Tak nampak ke si budak tadi? Takkanlah sekelip mata dia boleh hilang macam tu. Toleh, tengok. Mana Pendengar Ria 897. Tiba-tiba saya terperasan sesuatu. Dekat kolong blok didirikan kemah. Budak tu dekat atas kemah ke si? Dekat atas kemah, dalam keadaan macam tengah merangkak atau ke si? Dekat atas kemah macam dalam keadaan tengah merangkak. Dan lidahnya terjelih keluar, punyalah panjang. Saya tengah cari ni, mata tengah tengok kiri kanan. Mana budak tadi? Takkan sekelip mata boleh hilang ni. Tengok. Tiba-tiba saya terperasan ada benda bergerak. Saya pun mendongak dekat atas. Astaghfirullahalazim. Pendengar Ria, kata Juliana, saya dengan sepantas kilat jalan tinggalkan dekat kawasan tu, masuk dalam lift, naik atas untuk pulang ke rumah. Saya cuba jenguk rumah jiran sebelah, pintu tertutup ke si? Mungkin tengah tidur agaknya, tak pasti. Tapi takkanlah biarkan mayat tu dekat bawah sorang-sorang. Pintu tertutup. Nak tak nak, saya masuk dalam rumah, tutup pintu. Dan saya masih lagi terbayang ke si? Budak perempuan dalam usia 12 tahun dekat atas bumbung dalam keadaan sedang merangkak. Posisi sedang merangkak sambil lidahnya terjeli keluar panjang sangat. Saudara, kisah berikut ini yang ingin saya kongsi dengan anda. Pengalaman yang berlaku. Kisah terjadi pada waktu malam di sebuah kampung.
Ini kejadian ini datangnya daripada pengirim kita bernama Alfred. Katanya Alfred, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya adalah saudara baru. Selamat. Terima kasih Alfred. Nama saya Alfred Jailani. Saya ni berasal dari Pening, Malaysia. Saya nak berkongsi kejadian yang menyeramkan berlaku di Permatang Pau. Permatang Pau adalah sebuah daerah di tengah-tengah distrik Perai yang dikatakan di kawasan Pening, Malaysia. Ya, dan pengalaman saya berlaku di Pematang Pau di salah sebuah politeknik dekat Pematang Pau. Mungkin ramai yang tidak tahu tentang cerita seram berkenaan dengan Permatang Pau. Dahulu saya merupakan seorang pelajar di politeknik dekat kawasan ini. Pernah terjadi satu malam kita mengadakan satu camp di sekolah. Camp ini adalah camp untuk dipanggil camp Bina Semangat untuk pelajar baru. Dan lebih kurang pada waktu itu ada dalam lingkungan hampir 30 pelajar, tidak termasuk ketua-ketua pelajar ya di politeknik di kawasan Pematang Pau. Kita mengadakan camp latihan ini untuk 3 malam. Yang mana para pelajar ini akan diberikan latihan bina semangat lah. Persiapan diri mereka memasuki alam politeknik yang memang cukup berbeza daripada alam sekolah menengah. Kata Alfred Jailani berkongsi pengalaman ini. Jadi dalam camp bina semangat ini, camp latihan bina semangat ini, para pelajar dinasihati kalau nak ke mana-mana, termasuklah nak ke tandas, harus berteman. Pelajar lelaki kena pergi 2 orang, pelajar perempuan kena pergi 3 orang. Itu adalah satu perkara yang harus dilakukan. Pertama sekali, para pelajar harus minta izin daripada ketua pelajar. Ketua pelajar ataupun guru yang in charge kena minta izin. Tak boleh pergi, kena beritahu nak pergi mana. Jadi selepas minta izin, kena dapatkan seorang kawan untuk lelaki ataupun 2 orang kawan untuk perempuan untuk pergi ke tandas. Itu satu kemestian. Ini telah terjadi kepada pelajar perempuan, yang mana dia kata dia nak pergi tandas. Jadi waktu itu saya merupakan ketua pelajar dan saya katakan nak pergi tandas boleh, tapi kena bawa 2 lagi kawan. Kata okey. Jadi saya izinkan. Ingatkan dia bawa 2 kawan. Dia pergi tandas, dia bawa seorang kawan. Tak ikut arahan. Arahan yang telah pun ditetapkan pada malam camp latihan ini dijalankan. Kan ketua pelajar cakap kalau nak pergi tandas, pergi 2-3 orang. Siapa lagi nak ikut? Tak ada apa-apalah. Kau ikut aku je lah. Kat sekolah pun bukan ada apa-apa. Nanti kena marah tau. Kalau kau tak bilang, tak kena marah lah. Cepatlah, aku nak pergi tandas ni. Tak tahan ni, tak kencing. Yelah. Jadi 2 orang pelajar pergi ke tandas. Disuruh 2 pelajar perempuan pergi berduaan. Saya tak pasti apa yang terjadi pada mereka pada waktu itu. Ya, tidak pasti apa terjadi pada mereka pada waktu itu. Yang pasti, kejadian ini berlaku pada malam berkenaan. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Yang diceritakan di sini begini bunyinya. Tolong. Aisyah, tolong, Aisyah. Kenapa? Kenapa dengan Aisyah? Aisyah, tolong. Cepat. Jadi, seorang guru,
2 orang ketua pelajar ikut budak ni, seorang pelajar ni yang datang minta tolong. Jadi kita semua lebih kurang ada 30 pelajar. Jadi kita kesemuanya ada 5 ketua pelajar dan seorang guru untuk kem latihan ini. Jadi 3 orang ketua pelajar jaga campsite, 2 termasuk seorang guru lari ikut yang minta tolong ni. Kisi nak tahu apa berlaku? Dia bawa kita pergi dekat hujung sekolah. Temannya ni Aisyah namanya. Si Aisyah ni berada dekat sebatang pohon, lidahnya sedang jilat pohon yang besar. Aisyah. Astaghfirullahalazim. Aisyah. Kenapa boleh jadi macam ni? Apa yang berlaku ni? Pergi mana? Macam mana? Tak ada. Tadi kan Aisyah cakap nak pergi tandas. Saya cakap dengan dia jangan pergi berdua, 3 orang nanti kena marah. Dia kata tak apa, pergi je, pergi toilet je, bukan pergi mana, dekat sekolah pun. Habis kemudian awak tetap pergi. Sebab Aisyah kata tak tahan. Saya pun kesian tengok dia. Dia memang nak buang air kecil. Dia jalan masuk tandas. Kemudian dalam tandas tu, selepas tu dia diri depan cermin. Dia tengah anu rambut. Tahu-tahu dia diam. Aisyah. Lama dia diri. 5 minit. Terus dia main rambut. Dan dia menyanyi. Aisyah, jangan main-main lah. Tak kelakar lah. Jangan buat lawak Tiba-tiba Aisyah pusing, jalan keluar daripada tandas. Jadi pelajar ni ingatkan Aisyah tu memang nak keluar tandas, nak balik campsite lah. Mereka pun jalan keluar tandas berdua. Aisyah, aku tengok kau ni lain macam lah. Kenapa dengan kau ni? Aisyah tak layan. Aisyah sebenarnya keluar tandas kena belok kanan. Aisyah keluar tandas, jalan terus, lurus. Dan dia panggil, Aisyah, nak pergi mana ni? Aisyah, ikut Aisyah dari belakang. Tiba-tiba Aisyah jalan dekat atas rumput, pergi dekat pohon ni, dan kemudian mula menjilat-jilat pohon ni. Pendengar Ria 897, itulah waktunya dia lari, pergi dekat campsite, minta tolong. Dan di sinilah kami berdiri, sedang perhatikan Aisyah. Aisyah masih lagi menjilat-jilat pokok. Pendengar Ria 897 FM. Nasib baiklah guru kami pada waktu itu seseorang yang ada sedikit pengetahuan dalam hal-hal ini. Guru berkenaan pun mula azan. Ya. Tapi sebelum dia azan, dia kata pada saya, Alfred, pergi cari paku dan tukul sekarang. Saya pun cari. Pergi dekat belakang, ada satu makmal. Memang makmal ini makmal untuk bertukang. Pergi dekat belakang, nasib baik ada satu kawasan ni ada paku-paku yang disimpankan. Masuk dalam, ambil paku kisi dengan tukul. Tengah lari nak cari paku tu, dengar guru ni sedang laungkan azan sekuat-kuatnya. Saya datang balik. Cikgu ni, ini paku dengan ni. Cikgu tu dah habis azan,
Kemudian cikgu pergi dekat pokok. Aisyah masih lagi menjilat pohon. Bayangkan mendengar dia. Cikgu ambil paku, letakkan dekat permukaan bahagian atas yang tinggi pada pohon ini. Kemudian dia ambil tukul. Sebelum dia ketuk, dia lafazkan kalimah. Bah! Dia ketuk. Aisyah. Angkat lagi. Bah! Ketuk. Paku yang pertama masuk ke dalam pohon. Sampaikan 3 paku diketuk masuk ke dalam pohon. Aisyah pingsan depan mata saya dan yang lain. Jadi seorang lagi ketua pelajar ni adalah ketua pelajar perempuan yang bantu untuk angkat Aisyah. Angkat letak ke tepi. Cuba sedarkan dia. Aisyah, bangun Syah. Aisyah. Casey, pohon yang dimaksudkan ini, kalau Casey pergi ke politeknik ini, Casey periksa. Ada paku, Casey. Kesan paku. Makhluk tu dah terperangkap dalam pohon berkenaan. Barang siapa yang tarik keluar 3 paku yang terpacak dekat pohon ini, orang ini akan menjadi pilihan sebagai pendamping yang baru. MJ12 dari Queenstown. Estate perumahan saya ni estate lama. Sini pun seram sejuk. Waktu malam Casey cuba jalan dekat kawasan rumah saya. Sunyi sepi Casey. Saya pernah pergi sana. Memang seram, sunyi sepi. Dan katanya saya pernah dapat panggilan daripada isteri saya. Isteri saya ni kerja shift macam saya. Dan waktu tu memang saya tidak bertugas. Isteri saya baru balik kerja. Dia kata, dia telefon saya dengan nada berbisik lah. Kata isteri, boleh turun bawah tak, jemput dia naik atas. Jadi saya tanya kenapa. Dia katanya sejak dari tadi dia berjalan tu, ada seorang wanita ni, seorang perempuan yang agak berusia ikut dia dari belakang. Isteri saya mula perasan bila dia turun daripada van lah, van transport kerja ni, turunkan isteri dekat kawasan bus stop. Dekat bus stop ni dia ternampak ada seorang wanita yang agak berusia sedikit lah, sedang duduk dekat bus stop. Tapi memanglah tak ada bus, mungkin tunggu taksi, mungkin sedang berehat. Jadi apa yang berlaku katanya di sini, nanti benar ataupun tidak, ingat hanya sekadar hiburan saja ya. Jadi apa yang berlaku, isteri saya jalan dekat pathway, dekat kawasan laluan pejalan kaki menuju ke arah kolong blok. Dan wanita ini bila isteri saya toleh ke belakang, jalan ikut isteri dari belakang. Mula-mula tak fikirkan apa-apa, tak fikir yang bukan-bukan. Jadi isteri saya jalan, dia ikut dari belakang. Dan entah macam mana isteri saya ni belok ke sebelah kiri, bukan kanan, belok sebelah kiri. Sebab mata ni tengah sibuk main handphone sampai salah belok. Jadi bila isteri saya salah belok, orang ni pun ikut salah belok. Okey, mungkin memang dia nak lalu tempat yang sama. Bila isteri saya perasan yang dia salah jalan, dia patah balik. Baru isteri saya rasa dia diikuri oleh wanita ini. Sebab wanita ini pun ikut salah jalan dan patah balik. Dari situ dia sedang pegang handphone, main game ke, tengah tengok message, dia terus telefon saya. Tengah jalan ni, jalan. Isteri saya dapat tulis kejap, perempuan ni ada di belakang, jaraknya dalam lebih kurang 10 hingga 15 meter jauh, dekat belakang tengah jalan. Hello? Abang ni Ida, Abang Ida. Ida, ada apa Ida? Abang boleh turun bawah tak jemput Ida? Kenapa Dekat belakang bang, ada perempuan ni dari tadi ikut Ida bang. Ida tak nak balik bang, nanti dia tahu Ida tinggal mana. Awak tunggu kejap. Saya tak boleh berhenti bang. Saya jalan. Abang turun, abang call nanti Jadi katanya isteri saya pun letak telefon. Ini yang diceritakan oleh isteri pengirim kita lah, Nur Hisham. Dan saya turun bawah, saya tengok isteri saya dah tak ada. Jadi apa yang berlaku, saya terperasan dekat depan lift ni ada tangga untuk naik ke atas. Dekat tepi tangga berdiri seorang perempuan yang mana ada diceritakan oleh isteri saya.
Wanita ni agak berusia sedikit, rambut panjang, pakai macam mana, macam sama orang je. Saya pun telefon isteri saya. Hello, awak kat mana ni? Isteri saya kata dia dekat bus stop. Saya pun tinggalkan kolong blok, pergi ke bus stop. Memang isteri tengah duduk. Saya berdiri, saya kata, mana orang tu? Dan isteri jelaskan orang ni macam mana. Dan saya terfikir, adakah ini perempuan yang sama tadi? Dan saya kata pada isteri, tadi abang rasa abang keluar lift, abang nampak tau dia dekat tangga. Kata saya pada isteri, kan seram bang apa dia nak Tak apa, jom balik. Saya dengan isteri jalan, mata tengok kiri kanan cari perempuan tua ni, tak ada orang. Picit butang lift, pintu lift terbuka, masuk dalam, tutup pintu. Casey naik atas, balik rumah. Dah tak ada lagi lah kelibat wanita yang menyeramkan itu. Inilah pengalaman yang dikongsi sama oleh Wan Zapin. Tempoh hari saya ada pergi satu acara jualan flea market. Flea market, untuk anda yang tak tahu, flea market ni kebanyakan menjual barangan-barangan terpakai lah. Barang-barangan terpakai termasuk pakaian, perhiasan rumah, aksesori wanita, mungkin gadget-gadget second hand yang dah digunakan dijual, pre-love item. Seperti itulah flea market yang dihadiri oleh Wan Zapin. Saya ni pergi acara ini kerana isteri, kata Wan Zapin. Isteri saya kata, bang, ada flea market lah bang, saya nak pergi boleh tak bang? Jadi saya kata, okeylah, pergilah, saya temankan dia. Isteri saya memang gila dengan aksesori. Dekat rumah, aksesorinya dah boleh buka satu kedai menjual aksesori. Bukan isteri awak ramai wanita-wanita yang lain pun sama jugalah. Siapa di antara pendengar Ria yang mempunyai banyak aksesori, sampaikan aksesori anda, boleh anda buka kedai menjual aksesori sini. Jadi kembali pada kisah Wan Zapin ni. Jadi isteri saya beli, tiba-tiba tengah jalan ternampak satu kotak tempat simpan aksesori. Ya, tempat simpan anting-anting mungkin, tempat simpan kalung kecil. Dan tempat simpan ini adalah berbentuk seperti musical box. Ya, kotak, dalam kotak tu kalau buka ada kompartmen. Agak besar lah benda ni, aksesoris box ni agak besar. Dan bila kita buka, angkat penutup kotak peti ni, dia akan ada bunyi macam musical box. Kemungkinan seperti ini. Jadi isteri saya tengok berkenan, dia pun beli. Beli bawa balik rumah, ya, simpan aksesorinya. Masalahnya, malam-malam hari, tengah tidur, benda ni Casey bermain dengan sendirinya. Seram bermain bunyi musical box ini kedengaran pada waktu malam. Tak ada orang pun buka lid. Musical box ini tidak ada orang, tapi dengan jelas bunyinya memang amat menakutkan. Anda bayangkan anda tengah tidur dan tiba-tiba terdengar bunyi. Siapa pula yang main? Sayang. Ya bang. Kotak muzik awak tu tak tutup saya tak buka pun bang. Awak dengar tak tu bunyi apa tu? Saya pun bangun, tak nak bergaduh, malas nak bergaduh. Isteri sambung balik tidur. Saya pergi bilik sebelah. Ya, bilik sebelah tu adalah walk-in wardrobe isteri saya. Pergi bilik sebelah, musical box tu memang tertutup. Tapi tadi saya dengar bunyi itu datang dari mana?
Saya pergi dekat kotak tu, saya cuba buka. Bila saya buka kotak tu, bunyinya sama. Kemudian saya tutup balik. Tutup balik kotak, tengok. Buka balik sekali lagi, saya cuba nak tengoklah betul ke benda ni rosak ke tidak. Saya tutup balik kotak ni. Okey, benda ni okey, saya tengok. Saya cuba angkat sedikit, goyang-goyang. Letak balik, okey, tak bunyi. Masuk balik dalam bilik, nak tidur. Tengah nak tidur ni, Casey, sekali lagi dekat sebelah. Dan mendengar harapan 97 FM. Kali ni, benda ni berbunyi. Saya malas nak pergi sebelah. Kemungkinan rosak. Saya tidur sampai keesokan pagi. Keesokan pagi, saya beritahu isteri, semalam awak apa ini mengganggu saya nak tidur. Isteri tak percaya, Casey. Tidak percaya. Malam seterusnya, saya yang tidur, isteri yang kejut saya, Casey. Bang. Abang. Bang, bangun, bang. Ada apa yang? Saya dengar dengan jelas, isteri pun dengar dengan jelas. Bunyi musical box, kan disebutkan awal tadi. Ya, bunyi musical box, tempat simpan aksesori yang baru dibeli dari flea market. Bunyi itu, kemudian di atas bunyi itu ada suara orang yang menyanyi mengikut bunyi musical box itu. Pendengar Misteri Jam 12. Saya pada waktu itu bangun, terus pergi bilik sebelah buka lampu. Hanya nampak pada waktu itu musical box. Kali ini musical box itu dah terbuka. Siapa yang buka saya tak tahu. Saya pergi sebelah, kata pada isteri, saya nak awak besok pagi keluarkan barang-barang kotak ni, awak pergi buang. Itulah yang isteri saya buat. Sepanjang malam kami diganggu, tapi kami cekalkan hati, kuatkan semangat. Casey, tak tahulah musical box ni ada penunggu ke, atau sebenarnya apa yang terjadi. Terima kasih dan selamat tengah malam. Berikut kisah yang ingin saya kongsi dengan anda. Ini berkenaan dengan tandas. Ini diceritakan oleh Encik Abdul Aziz. Katanya, apa khabar Casey? Khabar baik. Saya Abdul Aziz nak berkongsi satu kejadian yang berlaku dalam rumah saya, iaitu tandas dapur rumah saya. Rumah saya ada 2 tandas. Satu tandas dalam bilik tidur utama, satu lagi tandas di bahagian dapur rumah. Tandas dekat dapur rumah ini terjadi pada isteri saya. Isteri saya masuk tandas tu tak nak keluar, Casey. Tak nak keluar. Dia masuk dalam tandas, kemudian saya cari-cari isteri satu rumah. Mana isteri ni? Telefon, handphone dekat rumah. Rupa-rupanya isteri saya dekat dalam tandas dapur rumah saya. Dan dia buat apa dalam tandas? Dia duduk dalam tandas, sambil tu badannya duduk dekat mangkuk tandas tu. Dia hayun badan kiri kanan. Saya panggil, sayang keluar. Saya tarik dia keluar. Badan dia ni seolah-olah kaki tu dah di simen. Saya tarik macam mana punya kuat, gunakan tenaga saya sepenuhnya. Kata Encik Abdul Aziz, isteri saya tak boleh berganjak. Tak boleh, Casey. Saya sampaikan rasa muskil. Apa isteri saya buat dekat dalam tandas ni? Dan kemudian saya menelefon Pak Long saya. Pak Long saya ni datang ke rumah. Dan bila Pak Long cuba bertutur dengan isteri saya, dia tak layan. Dia buat hal sendiri. Badannya tetap hayun kiri kanan. Dan waktu tu dah masuk beberapa jam, isteri saya duduk dalam tandas dapur rumah, tak keluar-keluar. Kemudian Pak Long saya ni cuba melakukan sesuatu rawatan lah.
dalam tandas tu nak membaca surah memang tidak digalakkan, kata Pak Long. Jadi apa yang Pak Long saya buat? Pak Long saya azan dekat luar tandas. Ya, azan luar tandas. Dia berdiri mengikut arah kiblat, jari telunjuk kanan dia tunjuk dekat dalam tandas, sambil tu dia melakukan azan. Bila Pak Long saya mula azan, badan isteri yang dihayunkan kiri kanan terus berhenti. Isteri dalam keadaan duduk, menunduk ke bawah, rambut menutupi bahagian depan muka, berhenti, terus mendongak Casey. Bila isteri saya mendongak, rambutnya tu masih menutupi bahagian muka, akan tetapi ada bahagian tu boleh nampak sebelah mata isteri saya. Matanya sedang tengok dan renung ke arah Pak Long saya yang sedang melaungkan azan. Casey, pada waktu itu, isteri saya selepas Pak Long saya habis azan, dia terus mengilai. Waktu itu, kata Encik Abdul Aziz, Pak Long saya beritahu saya, sekarang keluarkan isteri kau sekarang. Sebab waktu itu, waktu isteri saya dalam keadaan lemah. Selepas habis azan, Pak Long dengan saya masuk dalam. Isteri cuba lawan, meronta. Kami tarik, dapat berjaya keluarkan isteri dari tandas. Dah keluarkan isteri dari tandas, tarik dia, bawa pergi dekat ruang tamu, duduk dekat sofa. Pak Long saya ambil air putih, baca, kasih isteri minum, sapu dekat satu muka. Kemudian Pak Long kata, kau tunggu sini. Pak Long pergi ke dapur, tak tahu apa dia buat. Datang balik, dia cakap dengan saya, kau tahu tak dalam tandas kau ada orang hitam? Saya terdiam. Macam mana boleh ada, Pak Long? Aku tak tahu, tapi tadi aku nampak. Bila aku tutup lampu, aku nampak ada orang hitam dalam tandas dapur rumah kau. Rupa-rupanya orang hitam ni sejenis jin jantan yang nampak isteri saya dan suka pada isteri saya. Dari itu dia tak nak isteri saya keluar dari tandas. Dia nak isteri saya kekal duduk dalam tandas, dekat tandas dapur, menjadi temannya dalam tandas. Jadi saya tanya pada Pak Long, apa yang boleh saya buat, Pak Long? Buat masa ini, jangan gunakan tandas dekat dapur. Engkau baik, isteri engkau jangan gunakan. Gunakan tandas dalam bilik itu dulu. Isteri saya tengok dah okey. Isteri saya boleh bercakap tapi dalam keadaan lemah. Saya pun ucapkan terima kasih pada Pak Long. Pak Long pun balik. Saya bawa isteri masuk dalam bilik, tutup pintu, Casey. Sayang, kalau saya nak pergi tandas kejut abang boleh tak? Tak apa, abang temankan sayang, tapi jangan pergi tandas dapur, tandas dalam bilik. Ya bang. Isteri saya pun tidur. Saya ni masih tertanya-tanya. Casey, tengah baring, daripada dalam bilik dengar ada orang ketuk besi paip. Teng, teng, teng. Ketuk besi paip, Casey. Teng, teng, teng. Sepanjang malam. Kemungkinan dia panggil isteri saya untuk pergi tandas. Besoknya, Pak Long saya telefon pada waktu pagi. Katanya, Aziz, nanti Pak Long datang lagi nak tengok tandas rumah kau. Pak Long nak cuba halau dia keluar. Pak Long datang bawa seorang lagi kawan. Pak Long cuba buat apa yang perlu. Dia menggunakan garam kasar katanya. Dia campak dan tabur dalam tandas rumah. Kemudian Pak Long saya mengambil daun kelo dengan dahan-dahannya. Pak Long saya kebas semua tembok-tembok tandas. Pak Long saya minta saya kunci, sebabnya dekat tingkap saya ni pagar dikunci. Jadi Pak Long saya buka pagar tingkap, buka daun tingkap tu dengan luas.
seolah-olah memberi isyarat supaya dia yang dekat dalam ni keluar daripada rumah tandas ni. Selepas upacara itu memakan masa hampir 1 jam. Pak Long kata kemungkinan dia dah keluar. Pak Long tak tahu sebab tak nampak dan tak boleh rasakan. Kemungkinan Pak Long nak engkau buat satu malam ni. Nanti bila isteri kau dah tidur, Pak Long nak engkau pergi dekat dapur. Pak Long nak engkau tutup lampu. Garam ni kau cuba campak dekat dalam tandas. Sekiranya bila kau campak garam ni dalam tandas, kalau dia terus bunyi jatuh, bunyi jatuh, okey, maknanya dalam tu tak ada orang. Kalau kau campak tandas tapi tak bunyi jatuh, dalam tu masih ada lagi. Saya pun buat kata Encik Abdul Aziz. Isteri dah tidur, saya pun keluar perlahan-lahan dari bilik, pergi dekat dapur. Saya pun takut ni Casey. Saya campak garam tu, genggaman garam tu, garam kasar campak. Bunyi jatuh atas lantai tandas. Maknanya benda tu dah tak ada. Dah keluar dari rumah saya. Sekejap daripada Wati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Wati. Saya nak berkongsi. Ini yang diceritakan oleh nenek saya. Nenek saya punya pengalaman. Katanya suruh share pada Casey. Jadi saya nak kongsi dengan Casey pengalaman nenek saya ni. Waktu tu nenek saya pada waktu malam sedang nak angkat jemuran sekitar jam 11 malam. Sebab baru balik daripada keluar tu balik rumah. Hujan turun Casey. Jadi nenek saya baru balik. Saya waktu tu dah tidur. Nenek keluar bersama dengan mak dan bapak saya. Jadi balik rumah, hujan mula turun. Bapak saya pergi bahagian belakang rumah, angkat jemuran lah, angkat galah. Sebab dekat belakang tu gunakan galah. Nenek memang tak kuat nak angkat. Bapak saya pergi belakang. Mak saya pula pergi dapur untuk ambil bakul. Sebab bahagian depan rumah ni baju digantung lah dekat melalui tali yang dipasang oleh bapak saya. Jadi mak saya masuk dalam untuk ambil bakul. Nenek saya katanya dekat luar tengah ambil baju-baju yang disidai itu nak letakkan dalam bakul. Jadi apa yang berlaku, rumah saya ni rumah dekat kawasan Tua Payoh Casey. Rumah saya rumah paling corner. Betul-betul sebelah pintu rumah saya adalah tangga untuk naik atas turun bawah. Rumah saya tingkat 7. Berkongsi sama. Jadi nenek saya pada waktu itu, ini yang diceritakan oleh ibu saya kepada saya. Nenek saya pada waktu itu dekat luar. Jadi dekat luar, mak saya pun hulurkan bakul. Mak, taruh kat situ. Kemudian mak saya pergi dapur, tolong bapak saya untuk angkat galah. Sebab dekat dapur tu ada dalam 5 galah yang dipasang lah. Jadi bapak saya nak kena angkat galah, nak kena gantung. Jadi mak buat dekat dapur, nenek dekat depan koridor rumah tengah angkat kain yang disidai dan angkat. Nenek cakap, tiba-tiba nenek saya dengar waktu hujan dekat belakang tangga, tepi pintu rumah, ada orang beri salam. Assalamualaikum. Nenek saya tersentak, toleh ke belakang, memang tak nampak orang. Nenek saya terus ambil pakaian, dah penuh satu bakul. Nenek saya angkat bakul tu, nak masuk ke dalam rumah. Sedang nak bawa bakul masuk ke dalam rumah, 2 kali nenek saya dengar, Assalamualaikum. Casey, nenek cakap waktu tu bulu rumahnya meremang. Masuk dalam rumah, bakul letak tepi, tengah duduk dekat sofa kerana angkat bakul dan baju tadi. Biasalah dah usia senja nenek saya pada waktu itu. Nenek saya ceritakan, waktu tengah duduk, ibu saya pun datang duduk sebelah nenek. Kemudian ibu saya barulah nak buka tudung yang dia pakai. Tengah buka tudung ni, dengar orang beri salam. Assalamualaikum. Ibu saya pun dengar, kata nenek. Ibu saya pun dengar. Ibu saya secara automatik, Waalaikumsalam. Nenek saya marah. Kau jawab salam siapa? Mak dengar kan tadi ada orang beri salam. Yalah,
Kau jawab salam siapa? Nenek saya marah. Lain kali kalau orang beri salam, kau tengok dulu siapa yang beri salam. Jangan jawab. Terdiam. Malam tu dah nak tidur semua. Dah nak tidur, dekat dalam rumah dengar bunyi orang tarik kerusi, tolak kerusi. Sepanjang malam, kata nenek dan ibu saya. Orang tarik tolak kerusi, tarik tolak kerusi. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Itulah pengalaman yang dikongsi sama. Nasib baik gangguan itu hanya berlaku untuk 1 malam saja. Hello Ria, siapa tu? Hello, siapa tu? Siapa cakap? Mak Iti ada kisah pengalaman. Mak Iti suaranya kurang jelas Hello? Hello? Hello Ria, siapa tu? Halo. Hai, siapa tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Razi. Razi, panggilan dari mana Razi? Daripada Bukit Batok. Ada pengalaman tentang apa ni? Silakan. Ini pengalaman nak bercerita lah. Kalau zamannya apa ni, Donald Trump, kalau zaman dulu-dulu, dia dah mati dah, kena santau. Pasal dulu, masa saya tinggal kecil-kecil dulu, kalau 77 ni, saya pernah tengok sampai lepas pokok kelapa. Bermakna berapa jelasnya 77 ni. Tapi zaman tu, Donald Trump belum ada. Nak bercerita pengalaman saya. Saya pernah duduk dengan seorang bomoh. Andal betul. Kalau ada orang datang berubat dengan dia, memang berjarak lah. Pasal apa? Saya pernah lalui. Saya pernah tengok sendiri. Ada orang datang nak berubat dengan dia. Bukan berubat, nak hantar santau. Jadi bomoh ni cuma minta namanya. Jangan salah ejaan, jangan salah sebutan. Lepas tu bomoh tu ni cuma cakap, saya tak nak tanggung, awak tanggung. Penghabisan apa yang dia buat? Dia tenung, dia cari keliling rumah, nampak cecak. Dia tunjuk cecak tu jatuh. Besok orang melawat. Itu aja jawabnya. Besok orang pergi melawat. Itu pasal saya cakap, kalau Donald Trump hidup zaman dulu, dia dah mati dah. Terima kasih, sekian. Jadi orang yang kata merawat tu, mana orangnya? Masih ada lagi? Saya sekarang umur dah 60 lebih. Dah tak ada lagi lah. Dah tak ada lah. Saya. Terima kasih ya. Terima kasih kembali. Nampak? Sehandal-handal manusia yang dikatakan tadi pun tetap akan meninggal dunia juga.